Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif, wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu fali'annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim. Lianna Allah Ta'ala amarana bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah senya yang boleh menghidup dan memati. Alhamdulillah masih Allah Ta'ala menghidupkan kita, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia, diberi kita kesedaran untuk mempelajari hukum syariat. Masih yang sama, diberi hati sanubari kita mengenal hakikat yang kita semua adalah asalnya tak ada Allah yang bagi ada kita, alhamdulillah. Dialah saja yang boleh mengada dan meniada, alhamdulillah dia adakan kita dalam keadaan pula Islam sejak kecil lagi. Diberi pula ada kesedaran nak belajar menuntut ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk pelajari, macam mana diisyarat oleh Nabi. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita duduk majlis yang mulia untuk insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita duduk bincang ni mengenai dalil akal untuk mensabitkan benarnya sifat-sifat wajib pada Nabi-Nabi dan Rasul, dan di sebaliknya mafhum daripada benarnya mereka dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lazim daripada itu ternafilah kazib, khianah, kitman, baladah. Dan kita belajar ni atas nama burhan, maksudnya ada dua rangkaian kata ayat yang disusun dengan kaedah tertentu sekurang-kurangnya untuk menghasilkan satu natijah. Itulah kaedah dipanggil burhan. Dan kebanyakan kalau kita perhati kaedah burhan ni, dia menggunakan uslub tafsiliyah dengan law kan. Dipanggil kaedah syartiyah muttasilah kan. Kaedah qadiyah syartiyah munfasilah. Muttasilah menggunakan law dan jawab law. Itulah istilahnya tu khas kena mengaji ilmu mantik kan. Jadi kita belajar ni tauhid. Jadi antara dalil besar yang menjadi dalil untuk kita jadikan dalil dan kaedah mensabitkan hukum dalam bab akidah ni, selain daripada Al-Quran yang muhkam, begitu juga hadis-hadis yang mutawatir, antaranya adalah khabar yang mutawatir. Begitu juga kaedah-kaedah akliyah yang jitu, yang tak mungkin sama sekali orang yang berakal akan menerima
di sebalik daripada apa yang disabitkan dengan kaedah-kaedah akliyah tersebut. Dia ada disiplin besar tu, kena belajar tu. Itu kaedah kita dalam syarak. Satu, bila yang tu adalah salah satu dari qawaid dalam agama kita untuk berdalil ayat-ayat Quran yang muhkam, hadis yang mutawatir, dan kaedah-kaedah akliyah yang tepat mengikut disiplin hukum akal dalam kaedah mantiki yang telah disemak oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang kita duk baca ni dia belaka lah, pasal ni adalah rumusan daripada seluruh Quran, hadis, begitu juga dalil-dalil akal dengan pendalilan daripada ayat-ayat muhkam dengan kaedah-kaedah dilalah, bukan saja qat'iyyud dilalah tapi qat'iyyus subut, dan dalil daripada hadis yang sangat mutawatir, begitu juga kaedah-kaedah akal yang tak boleh langsung disangkal. Jadi itulah kita nak belajar ni, atau istilahnya dia panggil burhan. Kita nak sambung ni burhan, mengapa Nabi Rasul mesti bersifat amanah. Amanah pun dengan mana? Ismah. Istilah yang kalau kita dengar, kita bicara dah itu, bahasa Melayu kita selalu disebut dengan bahasa maksum, dengan mana wajib kita berpegang dan i'tiqad semua Nabi Rasul ni tak mungkin sama sekali mereka akan terjumus, terjebak, bahkan takkan ada langsung walaupun lintasan hati, walaupun sebesar zarrah, untuk ada nama derhaka dan taat untuk nama derhaka dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak akan ada sama sekali. Kalau ada sesiapa yang menisbahkan pada Nabi Rasul ni dosa, maksiat, apatah lagi kufur, sesat, hak tu terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah, menafikan Al-Quran, menafikan hadis, menafikan ijma', menafikan kaedah akliyah, mantiqiyah ini. Salah besar. Bila salah besar ni maksudnya boleh jatuh kufur, boleh jatuh murtad, pasal istilahnya tak beriman dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak beriman dengan Nabi Rasul, masalah. Sebab nak jadi iman ni bukan saja iman dengan Allah Ta'ala, tapi mesti beriman dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, semua sekali. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Nisbah beriman kita tak beza pun salah satu daripada mana-mana satu di kalangan Nabi Rasul, khasnya yang 25 kita dah belajar lepas, yang telah diijma'kan, yang ni wajib kita tahu dengan tafsil, yang tiada khilaf di kalangan mana-mana ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan mereka ni adalah Nabi lagi Rasul yang wajib diimani. Mengingkari mereka walaupun seorang daripadanya, itu satu. Begitu juga mengingkari sifat-sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah daripada mereka, apatah lagi mensabitkan kadzib, khianah, kitman dan baladah. Apatah lagi antaranya dalam bab sifat kemanusiaan, dia menisbahkan sifat-sifat yang boleh menjatuhkan marwah, apatah lagi istilahnya memperlekeh, memperolok, mempersenda. Sifat itu dengan apa telah kita belajar dinisbahkan pada Nabi Rasul yang menggagalkan misi dan visi sebagai Rasul. Macam mana boleh jatuh akidah menafikan satu daripada 25? Macam itulah juga boleh menjatuhkan akidah tak mengisbatkan empat sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, bahkan mengisbatkan walaupun salah satu daripada sifat-sifat di sebalik sifat wajib tersebut. Itu kena hati-hati sangat. Kalau kita tak belajar, tu yang jadi masalah tu. Yang kata jahil ni bahaya. Memang bahaya sangat. Lebih bahaya ni jahil, dia bukan jahil bab syariat, hukum hakam, tapi jahil dalam bab akidah. Jahil hukum hakam, habis tak ada, jadi fasik, ibadat tak terpakai. Tapi jahil akidah, dia sampai iman tak terpakai. Na'udzubillah. Satu nisbah keutamaan, prioriti yang lebih besar dalam kehidupan kita, besar sekali iman. Bab akidah lah. Bukan pula maksudnya menafikan bab syariat, bukan maksud macam tu. Tapi nak menunjukkan prioriti, mana lebih aula
Kalau ikut aula juga menjaga syariat. Kalau syariat pun kita rasa dah aula, apatah lagi bab akidah, kerana tak terpakai la tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Termasuk tu juga atas syarah ulama, la tasihul ibadah illa bi ma'rifati Rasulillah. Pasal apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu teras. Masuk Islam pun tu teras dia. Dah Islam pun untuk kekalkan Islam tu di atas tetap Islam tu, hak tu jugalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada tukar hak lain. Dan tu macam mana nak jadi Islam, macam mana nak jadi iman kalau la ilaha illallah tak betul fahaman dia, begitu juga Muhammad Rasulullah punya fahaman tak betul. Mana nak jadi iman? Takkan kita iman ikut akal kita sendiri, ikut kepala otak kita, bahasa kasar kampung itulah kan, ikut kepala otak kita sendiri, ikut nafsu kita. Kita nak beriman apa yang kita nak beriman, kita nak ikut Rasul, nak berakidah pada Nabi Rasul, apa yang kita rasa hak tu lah kita nak berakidah pada Nabi dan Rasul. Mana ada kaedah macam tu. Lepas tu wajib kita belajar daripada orang yang pakar, yang reti dalam bab ni. Siapa dia? Siapa lagi? Ulama-ulama rujukan kita lah yang bergelar imam dalam bab akidah, dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf kan. Baik. Jadi atas kita bicara burhan bab amanah ni macam ni. Adapun tanda wajib bersifat amanah bagi segala alaihi wassalatu wassalam, segala Rasul, ada tertinggal lah kalau itu. Adapun burhan, adapun tanda dalil wajib bersifat amanah, ismah, maksum bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dari kerana macam ni, ni kaedah mantiqi dia, menggunakan kaedah syartiyah muttasilah, gunakan law. Ada law nanti ada syarat, maka lazim tu jawab dia tu menafikan syarat tu. Apa dia? Jikalau khianat. Kalau khianat, apa jadi? Jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan, atas kita belajar lepas, yang khilaf aula ataupun benda sunat yang atas semata-mata berlazat-lazat, nescaya terbaliklah yang diharamkan dan yang dimakruhkan dan khilaf aula dan benda yang ambil atas nama syahwat menjadi taat. Dia akan bertukar benda haram, benda makruh jadi taat. Pasal apa? Dah Nabi buat benda haram, kita disuruh ikut Nabi. Kalau disuruh ikut Nabi, Nabi pun buat benda haram, apa keputusan dia nanti? Kita pun disuruh buat benda haram. Ya, okey tak? Ke sivil? Itulah istilahnya dia panggil kontradik, berlaku percanggahan, berlaku istilah Arabnya ta'arud, berlaku dua perkara yang berlawanan. Masa yang sama suruh ikut Rasulullah, Rasul-Rasul, Nabi, khasnya atas bab akidah ni. Masa yang sama Rasul buat benda haram. Boleh ke jadi gitu? Tak mungkin. Membenarkan pernyataan tersebut seolah-olah Allah Ta'ala jahil dengan apa yang dia perintah, suruh ikut Nabi Rasul semutlaknya. Masa yang sama Nabi dan Rasul dia duk khianat, duk buat benda haram ataupun makruh. Tak mungkin. Dua perkara yang mustahil, bercanggah sama sekali. Masa yang sama disuruh ikut Rasul mutlak. Melainkan ada istilah kita belajar dulu, saya sebut sekali lalu, yang khususiat kat Rasulullah itu saja yang tak dibenarkan untuk kita ikut. Lain semua, hatta makan, minum, kencing, berak sekalipun, sebut wuduh sikitlah barang bahasa gitu lah. Hatta benda-benda yang bukan nama khas ibadat atas nama wajhil qurbah sekalipun, ikut Rasulullah terbaik. Walaupun buat makan, minum, baring, tidur, cara minum, cara makan, cara tidur, cara berjalan, hatta cara kencing, cara berak sekalipun, ikut Rasulullah terbaik. Hatta apa Rasulullah makan, minum, hatta macam tu sekalipun. Siapa tak ada akidah, kita tak sembang lah dengan mereka. Maksudnya dia orang ni nak ikut Nabi ke nak ikut apa tak tahu. Jadi kalau adalah, jikalau khianat dengan buat benda yang haram ataupun yang makruh, nescaya terbaliklah benda haram ataupun makruh tu akan jadi taat. Macam mana boleh jadi taat? Pasal kita disuruh ikut Nabi dan Rasul.
Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata ada kebarangkalian berlaku pada Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada istilah nama maksiat, maksudnya kita pun disuruh buat maksiat. Ada ke kita disuruh buat maksiat? Subhanallah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Taala tak pernah menyuruh kita buat apa-apa nama benda keji-keji ni. Innallaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiban. Allah Taala dia tayyib, dia tak suka melainkan benda yang tayyib juga. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wow, nak menunjukkan sifat Allah Taala ni, dia tak akan surga. Wala yarda li ibadihil kufr, dia tak akan redha di kalangan hamba dia kufur. Kufur, maksiat, fahsyak ini memang bukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Taala kan. Bahkan wa kariha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Taala ni, nabi-nabi dan rasul, orang beriman, Allah Taala bencikan dalam hati sanubari mereka untuk kufur, fasik, keluar daripada taat, begitu juga derhaka, ada perasaan tak ambil endah dengan perintah agama. Yang ni bukan sifat-sifat orang beriman. Orang beriman ni dia ambil berat sangat dengan bab agama. Sama ada hak fardu, baik fardu ain, baik fardu kifayah, hatta sunat, hatta benda-benda yang atas tengoknya dia bukan ibadat khas, tapi bila datang pada Nabi begitu menyambut dengan kegembiraan, nak buat apa yang macam mana Nabi contoh dan teladan kan. Itu kaedah kita. Tu tutup guru kita, ulama-ulama kita, para aulia kita, dia ajar macam tu. Tak, saya buat misal, tengok Rasulullah sedap, seronok tak? Betul ke? Seronok tak kalau jumpa Rasulullah? Ke seronok jumpa Perdana Menteri? Ke seronok jumpa Wahabi? Oh, Wahabi bahasa itu. Seronok tak jumpa Rasulullah? Kalau ada Rasulullah main Malaysia, seronok tak dia? Iya ke? Saya tanya gini, kalau ada mumia Firaun bawa main Malaysia, nak tengok tak? Nak tengok? Kalau saya tak teringin tengok. Macam apa? Antara nak tengok tu, baik kita tengok siapa yang soleh-soleh, yang taat-taat. Tengok orang kafir ni, tengok juga lah, tapi tengok untuk ambil pengajaran dan iktibar, supaya kalau boleh jangan kita jadi macam tu. Memang ada perintah Allah Ta'ala suruh tengok juga tempat-tempat bumi Allah Ta'ala binasa kan. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim walil kafirin amsaluha. Allah Ta'ala suruh kita tengok tak kan. Suruh tengok, afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kan. Kamu tak pergi berjalan ke tengok atas muka bumi, pergi tengok macam mana tu kaum Lut diterbalikkan bumi sampai jadi lautan masin, tepu setepu-tepunya. Tu bahasa dia, lautan tepu, faham? Tepu faham? Tepu tak tu, bukan tepung. Tepu ni bubuh garam sampai garam tak boleh masuk dalam air tu, tak boleh larut dah. Bubuh garam tu pun tak larut dah, bahkan garam yang ada dalam air tu jadi garam. Tu lautan tu laut mati namanya, pasal tak ada satu pun organisma hidup dalam laut tu, pasal terlalu masing gila nak mapuh macam tu. Masing gilanya baling macam apa? Masing sengkek tu baling macam apa? Tak tahu. Tak ada. Panggil masih apa? Manis leting. Saja saya nak ambil bahasa sikit bahasa kan. Masih apa? Masih berdengung. Dia tak sedap dengung dengar tu lah. Nak tanya orang baling sikit, orang baling hulu. Orang Kelang macam mana? Ada bahasa masih berdengung tu, masing lah kan. Masingnya macam tu kan. Ni bukan masing lah, masing gilanya masing. Masing apa? Orang Perak panggil apa? Masing apa? Masing pik. Masing sampai masing pik. Ni bahasa hulu. Kami perkalah hulu, Gerik, baling hulu macam ni ya, bahasa masin pahit. Betul tak tu? Mesin ni bukan masin lah, dah sampai tahap pahit tu, masin pahit tu, masin pahit punya. Dah sedap bahasa hulu, dia sedap bahasa tu. Tak pergi tengok ke? Macam tu lah. Tu saya tanya tadi, kalau mumia Firaun bawa main Malaysia, nak tengok tak? Tak pergi. Kalau rambut Rasulullah bawa main Malaysia, nak tengok tak?
Orang yang ada akidah dengan Rasulullah, dia kata mungkin tipu kot, bukan rambut Rasulullah, rambut tu raya mana tu pergi buh tu rusuk buat main pergi mari kata rambut Rasulullah. Tuan-tuan, saya tak tahu, pada saya benda-benda macam tu, kalau orang yang memang ada akidah dengan Nabi Rasul ni, dia orang tak akan buat main-main dan saja-saja mereka-reka benda-benda yang dikatakan ni ialah asar Nabi SAW. Tuan-tuan, saya tak tahu. Dalam dunia ni manusia macam-macam kan. Boleh tengok benda macam tu, ialah merepek lah rambut Nabi konon ni. Ada orang dia tak percaya. Orang yang ada akidah dengan barang-barang peninggalan Nabi, saya sebut buat misal lah. Macam mana saya nak misal? Saya nak tunjuk kata perasaan kita dengan, nak tunjuk satu bandingan dengan perasaan umat-umat dulu dengan khazanah Rasulullah yang dia pelihara hak mana. Rumah kita kalau terbakar, harta benda kita pun ada, dan ada harta benda kekasih kita, boleh lah kan, ataupun ada orang yang kita sangat sayang, dia amanahkan kita untuk jaga. Kalau rumah kita terbakar lah, nak selamatkan harta benda kita ke harta benda orang yang kita kasih, yang dia bagi amanah untuk kita jaga, kita selamatkan itu dulu ke selamatkan harta benda kita dulu? Ya. Tak tahu, tak ada perasaan apa-apa. Memang batu yang kayu, selamatkan diri je. Memanglah nak kena selamatkan diri, tapi takkan terfikir nak selamatkan sesuatu lah. Kalau katalah macam ni dulu, sebelum barang orang dalam rumah kita ni bila terbakar, ingat apa dulu? Dokumen. Dah malam ni dokumen lah. Duit tak selamat pun tak apa lagi, tapi dokumen. Surat beranak apa tu hilang tu, macam Bangla pun main Malaysia tu. Dokumen. Lepas dokumen apa? Saja kita buat misalnya apa? Duit. Baik, kalau ada harta benda orang yang kita sayang, macam mana? Harta benda kita musnah tak apa lagi, tapi yang ni amanah orang ni. Okey. Sahabat lah, tabi'in, orang yang kasih dengan Nabi, kalau rumah dia terbakar lah, agak-agak dia jaga, dia selamatkan apa dulu? Kalau ada rambut Nabi, jubah Nabi, agak-agak dia selamatkan apa dulu? Kalau nak pindah pula antara barang-barang harta benda dia dengan harta-harta peninggalan Nabi, dia selamatkan dan dibawa apa dulu? Kita tak ada hati memanglah, apa perasaan pun tak ada. Lantak pergi ya. Memang hati batu, rasa mudah kita. Orang ada iman kalau macam mana? Biar barang aku hancur, barang aku pun hancur. Barang Rasulullah tak reput dimakan zaman tu. Bahkan yang ni bila ada hubungan dengan Rasulullah, tengok jubah Rasulullah, teringat Rasulullah tu. Walaupun yang ni bukan juzuk Rasulullah, tapi jubah yang pernah lekat, pernah menutup badan Rasulullah. Tengok jubah dia macam tengok Rasulullah. Tu saya tanya ni, tengok Rasulullah best tak? Tengok jubah Rasulullah best tak? Ni bukan tengok jubah Rasulullah, tengok replika jubah Rasulullah, okey tak? Tak faham saya tanya apa? Tu tengok capal Nabi, original punya capal Nabi best tak? Kalau tak boleh tengok original, dikatakan inilah replika bentuk shape capal Nabi, okey tak? Jadi ya tengok tu pun Allah. Kalau tengok Rasulullah punya betul-betul, best. Kita tak ada perasaan gila dengan Rasulullah punya tu kan. Tapi kalau ada kekasih hati kita, tengok rumah macam mana? Tengok rumah dia. Ni rumah dia ni. Kalau ada gambar kalau macam mana? Gambar dia ni. Kalau terbakar lah, gambar lain terbakar tak apa. Jangan gambar ni terbakar. Betul tak? Betul tak? Pasal kita gila makhluk. Gila makhluk. Orang yang gila dengan Rasulullah, mana yang istilah asar Nabi, asar sahabat, hak tu dia jaga sungguh. Saya kalau rumah saya terbakar, tuan-tuan tahu tak kalau saya selamat dengan apa tu? Tekak tak? Anak bini dia boleh lari ya kan. Kalau saya nak selamatkan, saya selamat dengan apa? Agak-agak apa? Kitab. Mana? Saya selamat kitab kan. Tambah kitab yang kita mengaji yang penuh dobit tu. Hak tu sayang tu. Hak tu kalau hilang, kalau ada duit lah 10,000 bagi. Tambah kitab yang kita mengaji daripada awal hingga akhir. Tambah banyak kita punya catatan dalam tu macam mana? Kalau jumpa 10,000 saya bagi tu. Tu jaga sangat tu. Pasal apa? Khazanah besar tu. Hilang tu macam hilang ilmu. Macam hilang akal. Apa nak sebut?
nak cerita tentang asar Nabi ni. Satu kalau ada bunyi, yang ni adalah rambut Rasulullah, best nak pergi tengok. Tapi orang tak ada akidah lah, pohong dah, tipu, orang kata dah gaduh pergi tengok. Sarkas pun orang tengok. Tunjuk rimau, tunjuk singa. Orang tu cantik orang tengok, sukan C orang tengok, sukan Olimpik orang tengok, duk pakai spender. Gimnastik, maksiat. Ini dikatakan asar Rasulullah. Sajalah saya sebut itu. Satu, kita tengok orang negeri-negeri yang ada orang yang ada akidah dengan Rasulullah, yang mereka ni memang banyak amalan-amalan berselawat atas Nabi, memang ada perasaan kasih dengan Nabi. Yang kat Malaysia saya tengok tak ada lah sambutan macam tu. Satu kat kita ni kena risau pasal bab-bab kasih pada Nabi dan asar daripada Nabi ni. Saya tengok macam-macam orang negara luar, orang Yaman, orang Turki, orang India, orang Pakistan. Tuan-tuan tak tahu, aku tak pernah tengok. Saya pernah tengok luar negara. Turki saya tak pernah pergi lah. Tapi bila kita pergi Mekah, pergi umrah apa tu, tengok orang Turki lain tuan-tuan daripada orang Malaysia. Saya tanya anak, kalau tuan-tuan kalau pergi umrah naik tak? Gua Hira pergi naik tak? Tengok tu dia terpacak gitu. Agak naik pergi tengok Gua Hira. Dia orang kata ni naik jadi ni semput, tambah kita selisih dengan orang Malaysia. Macam best tak? Sekerat jalan je. Tak larat dah naik atas. Tuan-tuan, saya tengok orang Turki, antara yang paling hebat orang Turki, Pakistan, India. Dia punya akidah dengan asar Nabi ni, walaupun tak tengok Nabi, yang ni tempat Nabi pernah suluk. Macam tu kot bahasa dia. Rasulullah pernah khalwah tempat tu. Saya naik bukit, nak naik Gua Hira tu. Saja saya cerita sikit nak menunjukkan apa akidah kita dengan Nabi dan Rasulullah. Tu bukan Nabi Rasul lagi, baru kesan tempat dia yang dia punya. Satu orang tak ada hati dengan Rasulullah, dia pergi Madinah, dia tak ada apa-apa perasaan. Tak ada apa perasaan. Pasal pada dia nak tengok kubur Nabi, kubur sahabat, mana mati dah. Dia orang tak ada perasaan. Perasaan orang tak hidup. Tak hidup. Nak tengok apa lagi? Mana mati dah. Kalau Mekah boleh juga tawaf-tawaf, Madinah apa dia? Sebenarnya kat Mekah dia ada keseronokan dia, kat Madinah pun ada keseronokan dia. Orang tak ada akidah pergi Mekah pun tak seronok, pergi Madinah tak seronok. Dia seronok kat mana? Kedai makan, pandai. Mana ada makan unta, lagi apa? Makan makanan Malaysia dekat Mekah. Pergi cari itu kan. Makan apa? Bakso Indonesia punya, nak try makanan satu dunia, restoran satu dunia. Dia pergi situ kan. Makan mana, naik bangunan tinggi-tinggi, clock tower tu, pergi cari duduk restoran yang boleh tengok nampak Kaabah. Tengok duduk dak itikaf dak sama kali. Dia pergi makan lagi dia seronok mana. Beli belah, masuk pasar raya. Masuk masjid tak? Nak ada cerita-cerita masuk Raudah ke, duduk sebelah makam Nabi. Tak ada pasal. Nak duduk Masjidil Haram, nak duduk depan Kaabah, nak masuk dalam hijaz, tak ada perasaan apa langsung. Apa saya nak sebut asal ni, nak sebut Nabi Rasul ni kita disuruh ikut sampai teka tu. Tu yang kata kalau tak boleh tengok Rasulullah pun tengok pakaian Rasulullah, cebisan pakaian Rasulullah pun padan lah. Orang yang memang ada akidah dengan orang dulu dan memang ada iman mereka ni ialah orang salihin, syuhada, siddiqin, bertambah pewaris Nabi, yang ni ahli bait Nabi SAW. Ahli bait Nabi ada keturunan Nabi kan. Maksudnya apa? Dia punya, kalau tengok DNA dia ada DNA Nabi SAW. Bahasa DNA macam tu lah kan. Kalau tak tengok Nabi pun tengok anak cucu Nabi pun badan lah. Seronok dah siapa? Aku sekurang-kurangnya pernah duduk dengan keluarga Nabi SAW. Aku pernah duduk dalam majlis yang ada keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya diajar macam tu. Diajar macam tu. Kalau tak ada pun baru belajar ni, bagi ada perasaan macam tu. Memang kadang-kadang kita tak kenal, kita tak ada perasaan apa-apa. Saya dulu pun sebelum belajar tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Duduk majlis ilmu pun tak ada rasa apa-apa, bahkan menyampah lagi ada. Bila nak habis tu tengok jam je. Rancangan TV ada. Bila ustaz ni nak habis? Lama.
Rancangan TV dulu pukul 8 kan. Lepas berita apa-apa 8.30 ada cerita best. Kita sampai isyak. Ustaz tu lepas isyak mengajar lagi. Lepas maghrib punya panjang 9 baru habis. Kita dia tengok jam. Allah, bila orang tua ni nak habis? Orang yang memang seronok, tak ada lah. Kalau ada mengaji macam mana? Tak ada lah seronok lain melainkan seronok dengan majlis-majlis yang mana Nabi suka tu dia suka. Yang tu pun kayu ukur untuk kita ukur diri kita. Tengok. Allah. Jadi kita duduk bicara Burhan ni, orang yang memang ada iman, memang dia akan belajar macam mana supaya dapat makin yakin dengan Nabi dan Rasul. Orang tak ada hati ke dengar pelajaran je ni, balik-balik dalil. Aku hafal lama. Belajar apa. Ni dia ada perasaan macam tu. Padahal hati sanubari tak ada apa-apa Rasulullah. Tak jadi tu. Hak tu hafal jadi keldai. Kama salil himari yahmilu asfara. Macam keldai duk tanggung kitab. Pengetahuan banyak tapi pengetahuan tu tak kesan dalam hati. Keldai dia bawa kitab, dia pun tak tahu kitab apa yang dia bawa. Dia ibarat macam orang hafal kitab, hafal Quran, hafal hadis, hafal kota ulama, tapi perkataan tu sedikit pun tak bagi hidayah pada dia. Dia macam orang Yahudi hafal Quran tapi tak masuk Islam. Orang Yahudi ada hafal Quran lagi hebat pada kita hafal Quran. Kita pun tak ingat semua, dia ingat semua. Jumpa orang Yahudi hafal 30 juz Quran, tuan tak teruja ke? Tak lagi kalau ditanya, you are Muslim? Yes, I'm Muslim. You remember Quran? A part of Quran. I remember all the Quran. Test me. Macam dia sebut test me. Are you Muslim? No, I'm Christian. Wow. Tak tercabar ke tuan-tuan dengar macam tu? Apa masalah orang Kristian boleh hafal Quran, kita tak hafal Quran? Tu satu. Tapi dia hafal Quran tak dapat hidayat. Kita tak hafal Quran dapat hidayat. Betul ke dapat hidayat? Pas habis mak bapak kita Islam, kita Islam. Tentu semak sikit lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Saya nak cerita apa ni? Kita nak cerita kaedah berdalil, nak kata Nabi Rasul ni kita kena ada akidah dengan mereka. Mereka ni tak akan buat benda yang haram, benda yang makruh, benda khilaf aula, benda yang atas nama nafsu, syahwat sama sekali. Mereka ni orang mulia gila punya. Yang itulah bahasanya. Yang kalau kata tak dapat jumpa Rasulullah, boleh nampak rambut Rasulullah pun jadilah. Boleh nampak pakaian Rasulullah pun jadilah. Boleh duduk majlis dengan keturunan Nabi pun jadilah. Kalau tak boleh duduk jumpa Rasulullah, duduk dekat makam Rasulullah pun jadilah. Tak boleh pun duduklah raudhah, mana Rasulullah mana kata bainal mimbari wa qabri raudatun min riyadil jannah. Boleh duduk tempat tu pun bahagia dah. Ini tiang apa, ni tiang apa, ni tiang apa. Ada nama tiang tu. Tiang ni, tiang ni, tiang ni. Kita nama tiang apa pun tak tahu. Allah. Itu kata kita punya pengetahuan dengan Rasulullah, dengan nak ambil orang kata apa, kesan-kesan mulia daripada orang yang mulia ni. Tambah kita duduk akhir zaman ni kan. Dia nak kata macam mana? Dia makin pahaman tu makin nipis. Orang-orang dulu kalau sebut tutup guru, ulama kalau datang, dia tinggal semua urusan dia pergi tu. Kita kadang tak mari masjid pun tak datang. Bayang nak macam mana parahnya orang zaman kita ni kan. Ya Allah. Baik, jadi atas kaedah kita berdalil ni macam ni. Kalaulah khianat dengan buat benda haram atau makruh, nescaya terbalik benda haram dan makruh tu jadi taat pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Tetapi ada tapi ni, yang ni nak menunjukkan inilah kaedah dipanggil istidrakiyah selepas daripada satu kaedah syarat, lau ada jawab syarat, ada tapi, lepas tu sekali ada jawab dia. Jadi kalau khianat nescaya bertukar, tu jawab dia. Lepas tu tapi terbalik yang diharamkan dan dimakruhkan itu menjadi taat, itu batil. Bila jawab batil, tentulah jawab juga batil, tentulah batal juga syarat. Istilah kita pernah belajar dalam kitab Paku Iman tu. Saya sebut Paku Iman pasal itu kitab kita pernah belajar. Saya nak sebut mantik, ramai tak belajar kan. Kita belajar apa tu? Istilahnya dalam ilmu mantik dia panggil muqaddam tali. Kaedah nahwu kita panggil syarat dan jawab syarat. Bila jawab syarat tak ada, maka syarat tak ada.
Tambah dia gunakan lau-launya ni, kalaulah khianat, nescaya bertukar yang haram dan makruh jadi taat. Tapi bertukar yang makruh dan haram jadi taat, mana boleh benda haram dan taat jadi, benda makruh dan haram jadi taat? Mana mau? Takkan minum arak jadi taat? Gila apa? Takkan main judi jadi taat? Takkan apa buat maksiat, takkan sesat jadi taat? Mana mau? Bertukarnya benda haram makruh jadi taat, batil. Jadi bila jawab batil, batillah syarat. Tak mana syarat? Lau, jikalau khianat, mana ada khianat, tak mungkin khianat pada Nabi Rasul. Itu natijah. Itu yang kita nak dapat, itulah dipanggil natijah daripada kaedah burhan, susun dua kawaid, dua ayat, cuma syarat ayat ni dalam bentuk lau tu. Jikalau khianat, bertukar haram makruh jadi taat. Tapi bertukar haram dan makruh jadi taat, batil, maka palsulah pahaman mengatakan Rasul dan Nabi khianat dengan mana buat benda haram dan makruh. Bahkan khilaf aula pun tak dibuat. Bahkan tu kita ada bahkan dulu kan. Benda sunat pun takkan dibuat atas nama berseronok-seronok dan berlazat-lazat menyembamkan diri untuk berseronok dengan nikmat dunia. Tidak. Nabi Rasul tak ada sama sekali buat benda. Tak ada pada mereka, melainkan semuanya nak mengajar syariat. Semuanya taat. Okey. Pengetahuan dah belajar. Yang ni kaedah berdalil. Kaedah dia ingat tu. Kalaulah mereka khianat, bertukar haram dan makruh jadi taat. Tapi bertukar haram dan makruh jadi taat, batil. Maka batillah khianatnya mereka. Kaedah akal tu. Satu di atas kaedah itu, dia adalah satu kaedah akliyah yang jitu. Kalau ada ayat Quran sekalipun, lafaz tu kata fa'asa Adamu, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Serang terang tu. Wa'asa Adamu tu fa'il lagi. Asa. Pasal apa jadi fa'il? Pasal sebelum dia ada fi'il. Asa Adamu rabbahu faghawa. Bukan saja asa, faghawa, kemudian jadi sesat. Siapa yang asa? Siapa asa? Adam. Siapa yang ghawa? Siapa? Adam. Nabi Adam sesat. Nabi Adam derhaka. Subhanallah. Pasal apa? Habis itu ayat Quran tu macam mana? Tak boleh dipakai dengan makna zahir. Mestinya. Betul mesti ada makna. Mesti ada makna. Tapi makna zahir tak boleh pakai. Macam apa? Menyalahi kaedah akliyah. Menyalahi kaedah-kaedah i'tiqadiyah. Menyalahi kaedah-kaedah prinsip. Apa? Kalau Nabi buat benda haram, maksudnya tak jadi Nabi lah. Kita pun tak buat haram tu ke mana? Buah pi pasal itu. Takkan Nabi haram, Nabi Rasul buat benda haram. Gila mu. Kita buat benda haram pun tak ada lah sampai kena keluar pada halau pada rumah, keluar pada negeri. Ni halau pada syurga. Takkan Nabi buat benda haram sampai keluar pada syurga. Takkan buat atas nama haram. Lepas tu halau pada syurga. Bahasa lagi elok sikit. Bukan halau pada syurga. Mesti orang ada akidah mesti dia faham yang tu. Takkan kena halau daripada syurga. Takkan di atas maksiat dia keluar. Tidak akan sama sekali. Betul apa? Mesti ada cerita di sebalik itu. Mesti ada maksud yang sebenarnya. Betul apa? Bertanyalah pada ahli dia. Prinsip mesti berapa? Satu orang tak faham prinsip-prinsip, ambil faham Quran, hadis, kaedah-kaedah berdalil dengan akliyah, dengan nas, yang mana nak faham muhkam dan mutasyabihat ni, baca ayat Quran bukan jadi dapat hidayat, jadi sesat. Lagi baca ayat Quran lagi sesat. Lagi baca ayat Quran lagi sesat. Lagi baca hadis lagi sesat. Jangan. Pasal apa? Pasal tak kena cara tu. Tak kena cara. Jadi yang jadi sesat ni macam mana? Jadi sesat pasal dia tak tahu cara nak ambil faham daripada Al-Quran dan hadis. Itu masalah dia. Satu Al-Quran dan hadis, dia bukan kitab sebarangan yang boleh sembarangan orang belajar. Kalau kata boleh, saya kata gini. Saya kata apa? Kitab perubatan dengan Quran mana lagi berharga dan mahal?
Kitab perubatan boleh tak kita bagi ke orang tertentu? Nah, kau ambil Al-Quran, kau ambil kitab ni kau baca. Kitab perubatan tu, ubat, kitab farmasi, ilmu apa, kau baca. Agak-agak dia baca boleh faham tak? Banyak istilah dalam tu kan. Agak-agak dia boleh terima, boleh faham tak? Bahkan tengok zaman sekarang ni, ada kitab-kitab tasawuf yang kita nak baca, nak faham pun tak boleh. Pasal tak faham apa maksud dia. Bagi orang ramai baca boleh tak? Itu pun boleh sesat. Dengar. Al-Quran dengan kitab-kitab dikarang ulama dulu, mana lagi tinggi dia punya, apa saya sebut lah? Dia punya balarah dia tu bahasa Arab. Apa? Kesusastraan dia. Mana lagi tinggi? Kitab karang ulama ke Quran dan hadis? Jangan silap jawab. Saya sepak lagi. Baling yang kita ni. Mana lagi tinggi sastra dia? Quran hadis ke karang ulama? Kalau ulama pun baca tak faham, takkan baca Quran hadis boleh faham mentah-mentah itu. Kalau Wahbi sikit-sikit Quran hadis, boleh faham ke? Satu kaedah kelahi dengan Wahbi ni, nanti saya ajar ni. Belajar nahu elok-elok betul-betul saya ajar macam mana nak kelahi, macam mana saya ngaji dengan tok-tok guru dulu kelahi. Kelahi dengan Wahbi ni tak payah kelahi Quran hadis. Kelahi nahu sorok kan. Kenapa? Nahu sorok ke alat kan? Bila dia mengaku saya tak mahir ilmu ni, tanya ilmu sorok tak reti, tanya mafhum mukhalafah tak faham, tanya lafaz adat ada mafhum tak ada mafhum tak faham kan. PA pun tak kenal rupanya, mafhum mutlak pun tak reti, nak takdim mubtada khabar pun tak reti, nak i'rab, nak jampi fi'il mudhari' pun tak pandai, ambil nasab ambil jazam pun tak kenal. Sebut jawazim 18 mana? Oh saya tak mahir. Apa ambil jazam yang kau tahu? Ambil jazam mana berapa? Oh saya tak tahu. Ambil jazam ni kalau lam makna apa? Apa makna lam? Apa dilalah lam? Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam tu? Dia masih mana akan datang ke, masa akan lalu kan? Dia kerja dia ambil jazam. Atas jazam tu dia atas makna dilalah apa? Dia dilalah madi ke, dilalah hal ke, dilalah mustaqbal? Tanya yang tu. Dia tak boleh jawab macam mana? Saya tak mahir ni. Kau tak mahir macam mana kau nak bicara Quran? Quran ni kau ingat kitab, buku, majalah, komik ke? Kau ingat kau nak baca itu kau boleh faham. Dilalah macam tu kau tak faham. Macam mana kau nak bahas dengan aku? Nak faham Al-Quran. Nahu pun tak kerti. Macam kalau nak bahas kiraat lah, kiraat ni. Nanti lah, kau sebut kiraat 7 nama riwayat, kiraat dari riwayat, sebut. Kau ambil sanad pada mana? Sanad pun tak ada. Engkau baca kiraat atas kiraat siapa? Kiraat siapa, riwayat siapa? Sebut. Tu sudahlah, tak payah sebutlah banyak-banyak. Kiraat siapa, riwayat siapa? Nak sebut kiraat Asim, riwayat Hafs, tu pun tak kerti. Selain pada Hafs, siapa lagi seorang lagi kiraat riwayat dalam kiraat Hafs? Kiraat Asim, sorry. Saya tak mahir tu. Tu tak mahir, kau nak bicara kiraat Natab balik itu nak kelahi apa? Tak payah kelahi, tak layak kelahi. Kau nak sebut hadis sahih tak sahih, tak kucing, hadis sahih tak sahih, nahu tak pandai. Nak tengok sahih, nak tengok masalah hadis. Tanya kitab masalah hadis apa yang pernah khatam belajar? Matan syair apa dalam masalah hadis yang pernah kau hafal? Tol'atul Anwar pernah hafal? Nama kitab pun tak pernah dengar? Raf'ul Astar pernah belajar? Nama kitab pun tak pernah dengar? Raf'ul Astar, kitab untuk buka segala tirai-tirai dalam bab hadis. Saya ngaji kitab tu. Wala yaqulu muslimun qaulan nabi bila riwayatin li khaufin kadhibi. Ada juga lah hafal, nak hafal semua tu tak habis ke itu hafal. Pasal tak dan habis, dah habis 4 nawi belah tinggal. Waktu tu tak jumpa dah, tak hafal habis. Apa saya nak sebut ni? Nama kitab pun tak reti. Rawi ni. Berapa orang rawi yang kena? Sebut tak? Kalau tanya rawi yang ada sebut tu tabaqat mana? Tabaqat tabi'in ke? Tabaqat apa? Tabaqat tabi'in ke? Tabaqat sahabat? Kalau terhenti takat sahabat, nama mursal. Ni mursal tabi'in ke mursal sahabi? Tanya lagi kat tu. Tanya mursal lah macam mana? Bagi satu syair boleh ada mursal. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa kul gharibun marwa rawin faqat. Benar hafal tak matan bekuniyah? Matan bekuniyah pun tak kerti. Sajalah kan nak kata Wahabi ni kelahi macam tu pasal dia tak mampu langsung untuk dia nak faham, alat dia tu tak cukup selalunya.
Ulama-ulama kita kat petani kelahi dengan Wahabi pakai nahu. Tanya-tanya nahu kantoi. Mu nak kelahi dengan aku ngena. Nahu tak kerti. Nak i'rab tak boleh. Macam mana mu nak faham Quran hadis? Balik itu Balik itu malu itu Habis-habis mu ambil pendapat siapa ni? Ikut pendapat sendiri. Mu ambil pendapat sendiri tak pakai mu kau ulama muktabar. Balik itu Kedah ulama-ulama kita kelahi tu. Saya mengaji pasal saya mengaji almarhum Tuan Haji Ghazali. Dia duduk kat Mekah zaman peralihan kerajaan beraja tu pada zaman Wahabi. Oh dikenal sangat Wahabi ni. Tu yang bila saya mengaji dengan dia, saya antara batch terakhir mengaji dengan dia. Oh dia curahkan ilmu kelahi Wahabi ni. Cuma awak pun tak ada pandai kelahi-kelahi sangat, tapi dia dah ajar format-format tu. Dia punya bahasa kat saya kan, masa saya duduk ngaji tu, tuan-tuan kata apa? Senjata kena simpan. Senjata kelahi Wahabi satu, senjata kerajaan pun kena simpan juga. Ngajar. Orang kata tak ada tauliah. Bawa keluar kita punya tauliah nak. Ni tauliah Perak ada. Tak pernah heboh pun kan. Ada. Kata, bukan ngaji akademik, aku buat keluar aku punya SPM, aku punya STP, aku punya diploma lagi. Pengsan tengok kot. Jadi tengok aku punya SPM sudah. Tengok keputusan SPM peperiksaan aku. Hang buat keluar aku buat keluar aku. Tengok. Tak, saya berani cabar tu. Tengok. Hang punya SPM tahun berapa, aku punya tahun berapa. Kalau dulu kalau kata pangkat 3 satu hal kan. Dulu pangkat 3, pangkat 2, ni pangkat 1 SPM. Hang tahun berapa? Saya tahun 80 kan. Contohlah kan. Hang pangkat 1 tahun 2000, tak kan pangkat 1 tahun 2000. Kita pangkat 3. Orang dulu darjah 6. CJ darjah 6, kita SPM darjah 6 dulu terror lagi. Sikitlah saya sebut-sebut macam tu kan. Bawa keluar tunjuk. Senjata kena simpan dia kata. Satu tok guru saya dia pesan juga kan. Saya ngaji dengan Datuk dulu, dia kata apa? Simpan juga senjata. Kena simpan. Buat apa ni? Ada satu hari kita kena pakai ayat. Kena pakai ayat. Kena pakai. Tapi pakai hari tak juga, orang kena tengok CJ dah. Itu senjata macam tu lah. Kalau ikut senjata lagi besar macam mana? Tengok itulah macam mana. Betul tak betul? Sikit situlah. Jadi kaedah kita ni nak sebut apa? Saya nak sebut tu pasal nak cerita ilmu alat, nak cerita kaedah-kaedah mantiki, kaedah-kaedah berhujah. Ni kaedah-kaedah kelahi ni. Dan kelahi pun apa? Untuk kita nak zahirkan siapa hak, siapa batil. Kita di atas hak. Nak hak pula kita nak betulkan di atas kita pun mesti betul akidah. Nabi Rasul takkan buat maksiat. Itu Satu kalau ada zahir-zahir cerita, kalau dah lekat dalam diri kita pun macam mana? Kita boleh buang habis semua cerita tu. Istilahnya apa? Reset, download semula. Yang file lama-lama hak korap file tu. Rupanya yang kita download dulu semua tipu punya file. Semua murah-murah punya. Update dia gagal lah ni, update dia gagal lah ni, kantoi yang ni. Rupanya semua tipunya dulu. Buang semua, reset balik, kembalikan kepada tetapan kilang. Punya reset lah sikit ni. Apa? Download lain. Ambil yang original version ni. Tak faham surah, saya cakap apa tu. Sama orang macam tu. Dulu pernah mengaji semua cara sewil, kau hazaf kan ambil tu. Tak usah ingat dah apa, tobat elok-elok, ngaji elok-elok. Macam dulu pernah merepet, mai sini botak kepala, ngaji lain. Biar tumbuh rambut baru. Macam itulah istilah. Satu mai pondok suruh cukur rambut. Gitu kan. Ni saya tak suruh pun, dia orang pakai cukur sendiri. Alhamdulillah. Biar ada orang dia tak mau cukur rambut. Padahal cukur lah bagus, senang. Mandi pun tak gaduh bersabun, tak payah gaduh shampoo kan. Saja kita pergi cerita kat tu sikit kan. Siapa dia tak tahu. Jadi kata dia bertukar benda yang haram dan makruh jadi taat ni batil. Tiada sah, maka bila batil syarat, batil tali, maka batil lah muqaddam. Itu istilahnya kan. Maka batal pula lah mereka itu khianat. Itulah muqaddam, itulah syarat tadi. Yang dia kata kalau Nabi khianat, bertukar haram dan makruh jadi taat. Bertukar haram makruh dan jadi taat, merapu apa? Kalau hak tu merapu, andai kan Nabi khianat tu merapu
Itu kaedah cakap kampung je itulah kan. Maka kalau yang tu terbatal, maka sabitlah lawan bagi yang ada dalam syarat tadi. Kalau Nabi khianat, apa pula kalau khianat? Mana ada khianat? Mereka ni amanah, aminullah, rasulun amin. Ya. Quran sabit, akal pun sabit. Nak lawan dengan Quran. Iaitu bersifat dengan amanah, maka ialah yang dituntut. Itulah keputusan yang nak didapat, itulah dituntut. Itulah atas istilah kita belajar ilmu berdalil burhan ni, itulah dipanggil natijah. Itulah natijah tu. Baik, pasal apa boleh bertukar benda haram dan makruh ni? Andai kata Rasul tu buat maksiat, dia khianat tu, bertukar benda haram makruh. Li'anna Allah Ta'ala, yang ni masih balik pada matan. Li'anna Allah Ta'ala amarana bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa fa'alihim. Artinya dari kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menyuruh akan kita dengan mengikut segala mereka itu Nabi Rasul pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Dan begitu juga kata dia, dalam matan tak ada tapi disyarah apa? Demikian juga takrir segala mereka itu. Apa maksud takrir ni? Itulah diam mereka itu Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mencelakan pekerjaan seseorang yang tu pun menjadi atas keadaan pekerjaan itu harus. Dia akan hukum harus, pasal kalau tak betul Rasulullah mesti tegur. Masyhur cerita-cerita ada sahabat buat benda-benda tertentu, Rasulullah tak pernah tegur. Maksudnya apa? Maksudnya benda tu harus untuk dilaksanakan. Pasal zaman Rasulullah, apa yang berlaku masa Rasulullah hidup, kalau tak pernah ada ayat Quran turun membetulkan perbuatan sahabat pada masa itu, maksudnya benda tu harus dibuat. Itu kita belajar dalam ilmu masalah hadis, belajar dalam bab ilmu-ilmu tafsir, ada tu bab tu. Apa dia? Masa Rasulullah hidup, kalau ada sahabat buat, tak pernah ada Rasulullah tegur ataupun ayat Quran membetulkan perbuatan sahabat, maksudnya perkara itu harus dibuat. Kalau tak betul, apa akan jadi? Turun Quran mengarahkan Rasulullah membetulkan perbuatan sahabat. Mestinya, surely punya. Kalau Rasulullah tak betul, pasti akan datang Quran membetulkan apa tindakan Rasulullah. Cuma kalau Rasulullah tak betul, tak akan ada nama tak betul atau nama haram ataupun makruh. Khilaf ulah, tak ada. Rasulullah tu kalau turun ayat Quran ni, istilahnya menambahkan kemurnian akhlak yang sepatutnya orang yang berakhlak tinggi dan mulia, inilah sepatutnya tingkah laku dan tindakan dia. Itu je. Bukan istilahnya ada perbuatan Rasulullah buat salah, hak ni istilahnya salah tak betul, yang ni sampai Rasulullah pun jadi aib. Tak ada pasal. Kalau datang ayat Quran pun membetulkan Rasulullah, tak ada istilah Rasulullah buat benda itu haram, salah, makruh, tak ada. Bahkan dia adalah nak menunjukkan yang kata Rasulullah dia menghukum dengan zahir, Allah dialah yang mengetahui hak batin dan sarair. Jadi bila Rasulullah buat hanya berdasarkan tindakan zahir, Allah Ta'ala akan betulkan Rasulullah yang ni sepatutnya perbuatan dibuat atas jalan orang yang mengetahui siapa, Tuhan yang mengetahui sarair. Faham tak tu bahasa macam tu? Tak faham? Maksudnya Rasulullah kadang-kadang dia menghukum berdasarkan zahir. Misalnya contoh, kan kejadian Rasulullah melayan beberapa pembesar Quraisy, kemudian didatangi oleh Abdullah Ummi Maktum yang buta, nak belajar hukum hakam daripada Rasulullah, nak tanya Rasulullah ayat Quran apa turun hari ni. Bila dia datang bertemu dengan Rasulullah dengan nak minta Rasulullah sedang melayan pembesar Quraisy ni, dan Rasulullah tu dia tak layan lah Abdullah Ummi Maktum ni, istilahnya bermuka masam sikit lah, macam tak berapa seronok, tak ceria dengan kedatangan Abdullah Ummi Maktum, pasal istilahnya macam mengganggu proses Rasulullah sedang nak mencerita Islam kepada pembesar Quraisy yang datang bertemu Rasulullah. Tapi sebenarnya yang datang tu bukan macam datangnya Abdullah Ummi Maktum. Yang ni memang datang sungguh-sungguh nak belajar. Yang ni datang nak cari di mana keaiban yang ada pada Rasulullah,
Dengan tu dia akan nak memperolok-olokkan Rasulullah. Allah Ta'ala tahu tak? Jadi Rasulullah buat tindakan melayan kafir Quraisy yang macam tu di atas harapan dia dapat hidayat. Dengan sebab mereka dapat hidayat kalau beriman, hak lain dapat hidayat tak? Betul tak tindakan Rasulullah tu? Apa? Tak salah. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala lagi tahu. Apa dia? Dia alimu bizati sudur. Jadi sebenarnya sepatutnya layan siapa? Layan nak tu. Pasal jadi memang datang dengan tulus hati. Allah Ta'ala betul kan tindakan Rasulullah. Baru Rasulullah tahu bahawasanya yang ni datang sepenuh hati, yang ni bukan. Jadi salah ke Rasulullah? Tidak salah sama sekali. Boleh faham saya sebut apa? Itu yang kata Allah betul ke Rasulullah, pasal Rasulullah ada bab yang Allah Ta'ala tak zahirkan batin orang yang datang tu. Bila Rasulullah tahu, Rasulullah tak akan buat keputusan begitu. Dan andai kata orang tu tak dilayan, nanti akan timbul fitnah pula. Tengok, kita datang tak dilayannya, kan bunyi gitu. Ni Rasulullah layan lah di atas dasar nak apa? Nak menyebarkan Islam kepada siapa yang sepatutnya, kan? Layanlah. Yang ni macam mengganggu. Satu muka masam sikit. Tengok, yang ni sebenarnya nak belajar, yang ni rupanya tipu. Allah yang membuka rahsia itu. Lepas tu Rasulullah sedarlah siapa sepatutnya untuk dilayan. Kalau atas isu tu, salah ke Rasulullah? Tak ada apa. Ayat Quran itu bukan nak menunjukkan apa silapnya Rasulullah. Tak ada istilah silap ke Rasulullah. Memang dibuat tindakan betul. Cuma di atas dia tak tahu apa batin manusia. Dia layan jugalah. Saya pun kalau misalnya datang pondok, contoh kan, saya bukan tahu yang main mengaji ni, yang mengaji betul ke, kau ada SB ke apa. Entah SB ni budak-budak je SB. Nampak muka budak, rupanya tua lah, rupanya SB. Saya tahu. Sorry saya tak adalah buruk sangka dengan siapa-siapa kan. Tapi saya layan macam mana? Dalam duk layan tu pun kadang-kadang berjaga-jaga juga. Kadang-kadang tengok budak ni pelik. Nak kata mengaji, tak mengaji. Nak kata tak mengaji, mengaji. Udah susah hati kau. Kadang mikir, dia ni datang apa misi dia? Nak kata belajar, macam tak belajar. Nak kata belajar, tak belajar, macam nak belajar. Satu ketika datang macam nak belajar, satu ketika tengok macam pelik lah sikit, macam tak mau belajar. Ada risau kau. Siapa tu tak tahu lah. Apa gelak-gelak ni pun, faham lebih ke apa. Nak risau je lah. Yang datang-datang pun macam-macam hai orang datang. Saya pasal saya pernah mengaji dulu, kalau duk arwah Fatih dulu, dia pernah diuji macam tu. Pernah datang oleh dia. Orang-orang yang memang tak pernah disangka lah. Tapi duk rapat dengan dia, duk khidmat, bawa kereta, bagi makan, belanja makan, pergi hantar bawa pergi sana. Sebut je pergi mana, dia khidmat, bawa kereta dia gini-gini, isi minyak gini-gini. Rupanya SB. Kita tak kenal. Memang tak ada siapa kenal kawasan tu. Rupanya SB. Bukan nak main mengaji. Dalam duk bawa Tok Guru pergi mana-mana tu, siap kempen lagi. Tok Guru bukan makan kempen. Kawan tu, pasal ada sahabat-sahabat saya yang kadang duk ikut arwah Tok Guru naik kereta sekali kan. Dah dengar lah driver tu orang duk bawa tu, duk sebut macam ni. Duk sambil bawa kereta tu pergi mana? Pergi alus tak lah gini. Duk cakap sesuatu lah Tok Guru, macam nak tukar cara lifestyle pengurusan pondok kan. Macam ni daftar ke bawah majlis agama gini, terimalah duit macam ni, pelajar macam ni, kena tukar kitab macam ni, kitab lama macam ni, tak boleh pakai lah kitab kuning macam ni, kena pakai kitab moden lah. Tok Guru duduk sebelah tu duduk gelak. Tak layan sikit pun. Balik kawan tu duduk cerita lah, orang ni macam ni. Kami duduk dengar. Tengok Tok Guru tak berubah sikit pun. Steady Tok Guru. Tapi masa tu tak ada kata apa-apa pun, duduk dengar je lah kan. Rupanya belakang-belakang terbongkar punya. Rupanya SB. Memang diutus khas untuk apa? Brainwash Tok Guru, untuk bagi Tok Guru ni boleh tukar pendirian dia daripada satu hal kepada satu hal lain. Yang SB ni SB politician punya. Kami tak tahu. Yang tu, yang bab tu. Ada juga yang mai dalam bentuk serangan ghaib, ada juga mai datang khidmat rumah Tok Guru, perempuan macam ni. Ada Tok Guru duk cerita ni. Bunyi macam ni. Rupanya masa yang sama ada sihir dia bawa. Ada Tok Guru sampai mimpi-mimpi
Dia tawajuh. Orang ahli batin ada perjalanan tarikat dia. Dia zikir, minta Allah Taala tunjukkan jalan sebenar. Ni apa benar datang. Ada waktu dia zikir tu lalat mai. Sekumpulan lalat mai. Tu cerita-cerita orang dulu lah. Saya masa tu saya tak ada tapi cerita-cerita orang dulu yang pernah mengaji, yang masa tu datang ujian kat arwah Tok Guru tu. Macam ni. Dia cerita. Tengah duk zikir tu lalat mai. Apa isyarat ni? Maksud dia apa ni? Dia duduk berjaga-jaga tu lah. Hati-hati jaga semua syariat ni. Habis-habis terbongkar. Rupanya nak tanam sihir. Nak bagi sihir. Kat Tok Guru satu, budak-budak pun dah diajar pahaman macam ni. Oh, rupanya mari nak perosak kita dah. Wah, itu baik tu. Ya. Satu kita duk baru ni, baru setahun ni tak ada apa-apa lagi lah. Baru tak kat SB mari. Capal dia mari. Tak ada apa main Bukit Aman tu, mari. Mari pun dia pun tahu nak buat apa tu. Buat apa? Duk pergi buat semah tu. Bodoh. Apa cerita kau tu? Itu saya sebut itu Rasulullah macam mana? Ush, lagi lah. Jadi asal nak sebutnya, kita duk bicara tadi, Nabi Rasul ni diam mereka turun. Kalau ada benda yang berlaku di kalangan sahabat yang tak betul, pasti turun ayat Quran. Pasti Rasulullah akan didatangi Jibril, bagi tahu sahabat ada buat macam ni, kamu kena tegur. Tu yang ada disiplin kita belajar ilmu hadis. Zaman Rasulullah ni, dia punya terpelihara sampai macam tu. Allah Ta'ala bongkar misalnya di kalangan zaman Rasulullah ni orang munafik ramai. Orang munafik bukan tak main masjid, bukan tak main surah, bukan tak main ngaji, sembahyang belakang Rasulullah. Munafik tu zaman Rasulullah. Turun ayat-ayat cerita panggil orang munafik. Orang munafik, innal munafiqina lakadzibun. Tahsabuhum aiqatan, tak bukan. Ka'annahum khusyubum musannada. Tu perangai orang munafik. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Cerita sifat orang munafik ni, dekat 200 ayat Quran tu. Apa dia ayat Quran gini cerita orang munafik gini. Turun dia cerita ayat munafik. Apa perasaan munafik tu? Pasal orang Taala turun tu nak cerita perangai boleh kenal. Ni ciri munafik ni. Orang tak ada iman. Orang Taala kata apa? Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Dia orang cukup takut turun Jibril bawa mai ayat Quran. Allah Ta'ala cerita apa yang dalam hati sanubari mereka tu. Allah Ta'ala bongkar satu-satu. Ni perangai orang munafik. Ni perangai orang munafik. Ni perangai orang munafik. Ni perangai orang munafik. Boleh kenal orang munafik tak munafik. Cuma kita tak diajarkan tuduh orang ni munafik. Tapi sifat tu kita boleh tengok. Ni sifat munafik. Nak ikut sunnah misalnya kan. Tapi apa sikit bid'ah. Munafik. Siapa dia tak tahu lah. Siapa makan cabai dia pedih kan. Macam mana kita ikut sunnah, ikut Al-Quran hadis, ikut Al-Quran hadis. Mana yang memang betul-betul yang ni ikut saranan Rasulullah, ada dengan dilalah am dan dilalah khas ya. Ni bid'ah, khurafat, bid'ah saja. Dalam Quran sebiji-sebiji kita tahu. Cuma kita tak jumpa Tok Guru hak cengeng-cengeng sebiji-sebiji sebut tu ketepuk dia sebut. Kalau jumpa Tok Guru jenis macam tu menganga. Cuma kita nak jumpa Tok Guru passion tu payah hal ni kan. Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita ni untuk ikut Rasulullah, perkataan, perbuatan, demikian juga takrir. Maksud takrir ni diam mereka itu Rasulullah daripada mencelakan pekerjaan seseorang. Mereka ni menjadi atas keadaan pekerjaan itu harus. Jadi kalau zaman Rasulullah, kalau Rasulullah diam, benda tu harus. Kerana tiada harus mereka itu diam daripada mencelakan pekerjaan yang salah. Rasulullah ni kalau tahu benda salah, mesti dia betulkan. Kalau dalam pengetahuan dia tahu, mesti dia betulkan. Yang kalau dia tak tahu, pasti turun ayat Quran, Jibril akan turun ayat Quran, betul kan perbuatan-perbuatan yang ada yang tak betul di kalangan sahabat. Yang tu yang tak betul. Kalau ada sahabat dia buat benda-benda terpuji, datang juga Jibril bagi tahu,
Ni ada sahabat duk buat macam ni. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala puji sahabat buat macam ni, macam ni. Antaranya saya duk ngaji dulu, turun ayat Quran apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih pada orang tawabin dan mutatahhirin. Bila turun ayat Quran tu, Rasulullah muskil kata dia. Dia kumpul sahabat dia, bila turun ayat Quran tu, kata dia, man balukum, kata dia, kamu buat apa ni sampai Allah Ta'ala turun Quran puji hampa yang suka bertaubat dan yang duk suka membersih diri ni, hampa ada buat apa? Di kalangan sahabat tu ada pengakuan, ya Rasulullah, kata dia, kunna natba'u fil istinja bil hajari summal ma'. Bab bersih ni, kata dia, ada sahabat bangun respon di atas, kata Rasulullah, kamu buat apa ni sampai Al-Quran Allah Ta'ala puji hampa suka bersih diri ni, hampa ada buat apa? Sahabat kata apa? Kami ya Rasulullah, setiap kali kami buat air kecil, air besar, kami istinja dengan batu dulu untuk kami cuci dengan air. Masya Allah, turun ayat Quran memuji sahabat yang orang kata apa, terlalu inginkan kebersihan ni. Kalau ikut pakai ayos semata padan lah, tapi apa, pakai batu dulu, batu pakai dengan air. Kita biasa buat itu tak ada deh. Sahabat sampai macam tu puji sahabat, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tan tawabin tu saya tak ingat apa dia yang para sahabat mengaku, kami buat macam ni ya Rasulullah. Tapi semestinya ada di kalangan mereka ni tak buat dosa pun tapi nak mengaku, ya Allah astaghfirullahalazim, ya ampunkanlah dosa aku, mana yang aku tahu, aku tak tahu, yang mana aku sedar, aku tak sedar, mana aku perasan, aku tak perasan, yang mana aku faham, mana aku tak faham, yang mana aku minta habis ampun dosa. Tu Allah Ta'ala puji tawabin. Satu sahabat dulu setiap pagi, setiap hari bila berpagi yang mereka dengan Rasulullah, dia akan tanya, ada ayat Quran apa turun ni Rasulullah? Dia, saya ngaji dulu tertunggu sebut, dia macam surat khabar. Macam kita lah zaman dulu kan, pagi-pagi cari apa lo? Surat khabar. Sekarang tak ada lah, nak sebut pun tak kena lah kan. Jadi surat khabar jadi benda pelik lah. $10 ya kalau ada. Duk beli surat khabar ni tak ada ni maghrib tak mari. $10 je lah ni. Bila pergi kedai, lepas ngaji kelas subuh, balik macam mana? Cari surat khabar dulu. Dia masih style lama lagi. Baca selai-selai tau. Apa saya nak sebut? Dulu kita kan pagi-pagi cari surat khabar kan. Duit tak ada pun beli surat khabar. Dulu apa duit lah kan. Saya nak cerita apa ni? Sahabat mula pagi-pagi tanya Rasulullah, ada maklumat apa lagi? Quran turun pasal apa? Ada cerita apa malam tadi ke pagi tadi yang kami tak dan update status kan? Dia orang update lah ni dalam handset. Ni update, tengok Rasulullah apa maklumat datang daripada Allah Ta'ala melalui Jibril. Ada apa ayat Quran apa tu? Kalau ada Rasulullah cerita tu. Sagi tenten berita terkini. Ayat Quran turun, Jibril datang macam ni, Jibril datang macam ni, Jibril datang macam ni. Dia orang sentiasa update status dekat Rasulullah. Apa dia ayat Quran yang terkini datang? Apa dia ayat Quran terkini datang? Zaman Rasulullah, sahabat hidup dengan Rasulullah tu macam tu. Itu yang orang ada akidah dengan Rasulullah ni. Terus saya kata kalau tak tengok Rasulullah pun boleh tengok baju dia, boleh tengok janggut dia, boleh tengok rambut dia, boleh tengok pedang dia. Tak tengok capal asli dia pun tengok, kata inilah dikatakan bentuk capal Rasulullah. Masyhur pula tu. Masyhur pula tu. Jadilah tengok Rasulullah, ingat ya Rasulullah. Tu nak buat apa? Tengok tu selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Tiada harus mereka itu Nabi Rasul diam daripada mencelakan pekerjaan yang salah. Kalau ada salah pasti dia tegur. Satu, diam Rasulullah adalah isyarat benda itu harus. Dan dikecualikan daripada demikian tu, melainkan bab perkataan perbuatan dekat Rasulullah ni ada kecuali juga. Barang yang telah nyata keadaannya tertentu khususiyah dengan mereka itu Rasul. Itu memang ulama kita sebut. Umum Nabi Rasul ni contoh ikutan terbaik, melainkan perkara yang dipanggil khususiyatir Rasul. Itu istilah. Bahkan ada kitab khas ulama-ulama kita tulis apa?
kitab khas cerita khususiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda yang khas untuk Rasulullah aja, orang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh. Contoh dia bagi sini seperti menikah hai perempuan yang lebih daripada 4. Menikahi tu, bukan hai tu. Ya pula macam bukan nikah, menikahi ya. Menikahi. Dia hijau macam tu dah. Boh gitu tu kata kita lama kan nak baca susah dia ni. Menikahi perempuan yang lebih daripada 4. Itu khususiat Rasul. Dan diketahui daripada demikian itu akan bahawasanya tiada harus bagi orang yang mukallaf itu bahawa ia terhenti pada mengerjakan suatu daripada barang yang datang daripada Nabi SAW. Hanyalah, maksudnya kalau kita faham bab jadi taklif ni, selain daripada maklumat pada Nabi, tak mada-mada dengan hak Nabi ya, sayugianya mengikut akan dia pada segala perbuatannya Nabi. Jadi maksudnya bukan dengan perkataan saja, tapi perbuatan dan segala perkataannya Nabi, melainkan barang yang telah tetap bahawasanya ia daripada barang yang khususiyah dengan dia, dengan barang itu daripada Rasulullah, kerana itlak firman Allah Ta'ala bagi Nabi-Nya. Allah Ta'ala kata begini ke Rasulullah, tak kata umumnya kita dengan Nabi Rasul, khasnya Nabi Muhammad SAW ni ikut Rasulullah semutlaknya, itu bahasa asal, melainkan khususiyat Rasul. Apa khususiyat Rasul? Selalunya ada benda yang kita dah biasa dengar lah kan. Rasulullah isteri dia bukan 4 tapi lebih. Pasal memang dah ada lebih bila turun ayat Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' tu. Kat dia Allah Taala perintahkan supaya kalau kamu nak pakai semua apa yang ada, kamu nak lepas pun lepaskanlah, keizinan diberi pada dia. Itu yang khususiat Rasul. Sahabat lain, orang lain pada Rasulullah tak dibenarkan. Bahkan kalau ada lebih daripada 4, suruh pilih 4 sahaja kan. Asalnya ikut Rasulullah macam ni ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wabi ayat Quran satu tu, artinya katakan oleh kamu ya Muhammad, Allah Taala perintahkan Rasulullah ni bagi tahu kat orang mukmin, kat sahabat pada masa tu, apa dia? Jika ada sekalian kamu, kalau kamu ni suka akan Allah Ta'ala, kalau kamu betul-betul kasih ke Allah Ta'ala, maka ikutlah oleh kamu akan daku. Jadi Rasulullah suruh apa? Ikut akan daku. Ada kait-kait tak? Tak ada. Ikut apa? Mutlak, semutlak-mutlaknya. Apa saja yang ada pada Rasulullah, batang tubuh Rasulullah, apa yang ada pada Rasulullah, misai Rasulullah, janggut Rasulullah, mata Rasulullah, celak Rasulullah, rambut Rasulullah, tubuh badan Rasulullah, apa saja yang ada kat Rasulullah ni, fi Rasulillah, itu badan dia, pakaian dia, tingkah laku dia, cara hidup dia, tidur bangun dia, fi Rasulillah kan? Fi Rasulillah tu fi zati Rasulillah, fi sifati Rasulillah, fi af'ali Rasulillah, fi sirah Rasulillah. Dengan bahasa kita sebut ni, fi aqwali Rasulillah, fi af'ali Rasulillah, fi takrirati Rasulillah. Satu ulama kita cerita kat Rasulullah ni semutlaknya ikut Rasulullah, melainkan khususiat Rasul. Ikutlah kamu akan aku, supaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan kita ikut Rasulullah, macam mana? Allah kasih dah. Tentu jangan nak mandai-mandai, nak menafikan dan memahamkan seolah-olah pada Rasulullah ni ada tersisa pada dia yang jadi nama sia-sia, yang ni tak jadi ikutan. No, jangan sama sekali. Melainkan yang dia istilah tadi, khususiyatir Rasul. Tu ya. Apa dia khususiat Rasul tu ya? Ada biasa panjang cerita, tapi ada benda pun kita tak peduli pun khususiat Rasul ni. Antara khususiat Rasul apa? Kalau dah sebut, dia banyak, antaranya bab-bab perkahwinan. Isteri Rasulullah wafat, tak ada seorang pun boleh ambil janda Rasulullah SAW. Bekas yang dipakai oleh Rasulullah, sama ada hamba yang Rasulullah pernah pakai, sama ada isteri yang Rasulullah pernah pakai. Rasulullah wafat je, macam Sayyidatina Aisyah, memang istilahnya masih muda lagi masa Rasulullah wafat, tapi tak ada siapa boleh ambil isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah semua digelar Ummahatul Mukminin, ibu bagi orang mukmin. Pasal apa panggil ibu? Tak ada siapa boleh menikah dengan dia. Tapi bab aurat, lebih dahsyat aurat dia kena jaga daripada mahram.
hatta ghairu mahram. Pergi rumah isteri Rasulullah, fa idza wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Nak minta barang kat rumah isteri Rasulullah walaupun Rasulullah tak ada, walaupun Rasulullah dah wafat, walaupun tak boleh kahwin, tapi tak bermakna boleh sentuh, tak makna boleh tengok. Nak tengok pun tak boleh tengok. Kalau nak minta barang kat dalam rumah pun mesti belakang tabir. Tak boleh tengok direct dengan isteri Rasulullah. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Pasal apa tu? Nak jaga syariat. Pasal isteri Rasulullah tak boleh siapa jatuh minat hati, jatuh hati. Kalau tengok je ni boleh jatuh hati. Kalau bini orang pun tengok boleh jatuh hati, satu hari mungkin jadi boleh cerai, boleh jadi kan. Isteri Rasulullah macam mana? Kekal abadi, takkan boleh siapa pun kahwin dengan isteri Rasulullah. Supaya jangan hati sahabat ni akan jatuh sama sekali pada isteri Rasulullah macam mana? Tak boleh nak tengok isteri Rasulullah. Kalau nak minta barang pun mesti minta min wara'i hijab. Zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau saya ngaji tafsir lu tok guru cerita hak tu, kita dengar, macam tu peraturan sahabat dengan isteri Rasulullah. Kita bayang nak tu macam mana persyariatan dulu orang lelaki perempuan jaga bab-bab aurat apa ni. Jauh lah dengan kita kan. Jauh lah. Tapi tempat-tempat yang memang jaga syariat, jaga syariat semua. Jaga syariat semua. Asal nak sebut tu sedikit perkara yang masih dalam khususiat Rasul. Baik. Jadi dengan sebab kita ikut Rasulullah ni, dikasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya muafakat segala sahabat atas mengikut akan Nabi SAW akan segala perkataannya dan segala perbuatannya, dengan terhenti daripada mereka itu. Tetapi ini tangga daripada mereka itu dengan kita tilik kepada yang ghalib jua. Sahabat memang umumnya ikut mutlak apa yang ada pada Rasulullah. Satu kaedah kita nak tengok apa dia ni, ambillah dengan bersanad daripada siapa kita terima. Yang guru-guru kita mesti betul. Kita punya galur menerima ilmu, amalan, ikutan, cara kemasyarakatan, berakidah baik, berfiqah baik, tasawuf baik, mesti betul dia punya galur dia. Mesti daripada imam-imam yang masyhur, yang telah tersohor, yang ni atas perjalanan yang memang adalah betul. Mesti pastikan hak tu. Jangan duk cari hak terpencil, hak pelik-pelik jaga. Adapun pada barang yang nadir, okey, insya-Allah jumpa tu. Ada soalan. Asal kita bicara ni dalil mesti Nabi Rasul amanah, mustahil khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.